pagi murid-murid. Okey, hari ini bersama saya lagi Cikgu Alif. Okey, pada hari ini kita akan mengajar satu acara padang iaitu dipanggil lempar cakra. Okey, pada hari ini sebelum kita melakukan aktiviti dengan lebih lanjut, kita akan melakukan sesi pemanasan badan. Okey, kita akan melakukan sesi pemanasan badan secara statik. Okey, semua murid boleh bangun dan semua boleh mengikut pergerakan yang cikgu buat. Okey, kita akan melakukan sesi pemanasan badan. Okey, oleh kerana sukan ini memerlukan bahagian tangan, jadi cikgu akan banyakkan pergerakan warming up menggunakan bahagian tangan. Tapi kita akan memulai dengan bahagian kepala. Okey, kita akan mengira sampai 8. Okey, kemudian kita hendaklah menghayunkan tangan ke hadapan. Okey, sebanyak 8 kali. Okey, kemudian hayun tangan ke bahagian belakang sebanyak 8 kali. Okey. Kemudian kita hayun ke tepi, ke kiri dulu. Okey. Kita kira 8 kali. Okey. Kemudian ke kanan pula 8 kali. Okey. Kita akan melakukan pergelangan tangan, tolak pergelangan tangan kita sebanyak 8 kali ke belakang, kemudian ke bawah dan ke tepi sebanyak 8 kali. Okey, sama juga tangan belah kiri. Bahagian atas dulu, okey. Kemudian bahagian bawah. Okey, dan bahagian tepi. Okey. Kemudian kita akan melakukan sedikit lompat bintang sebanyak 15 kali. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, selepas sesi pemanasan, kita akan pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Okey, pada hari ini kita akan belajar untuk acara lempar cakra. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini adalah kamu dapat membaling objek yang berbentuk lemper dalam keadaan power position. Cikgu akan menerangkan cara-cara memegang cakra terlebih dahulu. Okey, ini adalah cakra yang digunakan, okey, berbentuk bulat, okey, sebab objek berbentuk lemper. Okey, untuk cara yang pertama, kamu hendaklah memegang ataupun menunjuk tapak tangan seperti ini. Okey, tapak tangan kamu. Okey, kemudian kamu hendaklah meletakkan cakra di tapak tangan kamu. Okey, sebagai contoh ini tapak tangan kamu letak seperti ini. Nampak? Tapak tangan penuh. Okey, tapak tangan diletak seperti ini. Okey, kemudian kamu hendaklah memegang ibu jari, hendaklah memegang cakra. Okey, seperti ini. Ini adalah ibu jari memegang cakra seperti ini. Okey, kemudian jari-jari yang lain hendaklah memegang cakra menggunakan ruas-ruas jari. Okey, apa itu ruas-ruas jari? Okey, ruas-ruas jari adalah, nampak ini, dia adalah ruang kecil seperti ini dipanggil ruas-ruas jari. Okey, ini adalah ruas-ruas jari, jadi kamu perlu pegang seperti ini. Okey, ini adalah cikgu tunjuk seperti ini menggunakan ruas-ruas jari. Okey, ibu jari memegang, kemudian ruas jari memegang cakra dan jari hendaklah dijarakkan, bukan pegang macam ni. Okey, kalau kamu pegang macam ni, nanti kamu tidak dapat pegang dan tidak stabil. Jadi kamu perlulah menjarakkan jari-jari kamu seperti ini. Okey, menggunakan ruas jari. Okey, yang pertama, ibu jari memegang cakra, kemudian memegang dengan ruas jari dan menjarakkan jari-jari tersebut. Okey, seperti ini. Okey, nampak? Cikgu pegang seperti ini. Okey, jikalau di rumah kamu tidak mempunyai bentuk-bentuk cakra ataupun cakra yang betul, okey, kamu boleh menggunakan apa-apa saja objek berbentuk lemper dan bulat seperti ini. Okey, sebagai contoh, cikgu menggunakan penutup makanan, okey, berbentuk bulat. Okey, asalkan dia berbentuk bulat. Sama juga kita boleh mengaplikasikan apa yang cikgu ajar. Okey, letakkan di sekujur tapak tangan, kemudian ibu jari memegang cakra dan ruas-ruas jari memegang. Nampak? Cikgu aplikasikan dengan jarak-jarak jari. Okey, untuk keselamatan di rumah, kamu janganlah menggunakan barang-barang yang berat. Okey, jangan menggunakan pinggan mangkuk kaca. Nanti kamu baling, pecah, cikgu juga dipersalahkan. Okey, jangan. Kamu hendaklah mengguna apa-apa objek berbentuk plastik. Okey, ini adalah untuk keselamatan orang sekeliling dan keselamatan kamu. Okey, seterusnya cikgu
cikgu akan menerangkan fasa-fasa yang terdapat di dalam sukan lempar cakra. Okey, untuk fasa yang pertama adalah fasa persediaan, okey, yang kedua adalah fasa putaran dan yang ketiga adalah fasa lemparan dan diikuti dengan fasa lajak. Okey, untuk yang pertama ini kita akan pergi kepada fasa persediaan. Okay, untuk fasa persediaan yang pertama adalah kamu adalah memegang cakra dengan betul seperti cikgu yang tunjukkan tadi, letakkan di atas tapak tangan, kemudian ibu jari memegang cakra dan ruas-ruas bahagian jari memegang cakra tersebut seperti ini. Okay, untuk adalah step yang pertama untuk fasa persediaan. Okay, untuk step yang kedua fasa persediaan, kamu adalah berdiri dalam keadaan power position. Okay, semua murid mesti tanya, apa itu power position? Okay, power position adalah murid adalah berdiri menghadap ke belakang sektor, okey, ke belakang sektor bulatan. Okay, kemudian kaki adalah dibengkokkan seperti ini, okey. Satu kaki di bahagian belakang dan satu kaki di bahagian depan, okey. Ikut kaki dominan kamu. Kemudian kamu adalah merendahkan badan dan tangan dibuka ke sisi untuk stabil, okey. Ini adalah keadaan power position, okey, di mana keadaan power position bermaksud dagu, lutut dan hujung kaki berada dalam keadaan yang selari seperti ini. Okey, nampak? Cikgu merendahkan sedikit badan supaya dagu, lutut dan hujung kaki cikgu berada dalam keadaan selari. Itu dipanggil keadaan power position. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada fasa yang kedua iaitu fasa putaran. Okey, katakan ini adalah bahagian sektor bulatan, okey, ini bahagian hadapan dan ini adalah bahagian belakang. Okey, selepas berada dalam keadaan power position iaitu dagu, lutut dan hujung kaki berada dalam keadaan selari. Okey, kemudian kamu hendaklah membukakan tangan di bahagian sisi kamu seperti ini. Okey, sebagai contoh tangan cikgu menggunakan tangan kanan. Jadi untuk menstabilkan badan cikgu akan mengangkat tangan kiri. Okey, kemudian kamu hendaklah menghayun tangan kamu ke kanan. Okey, ke kanan seperti ini. Okey, kemudian menghayun ke belakang. Okey, seperti yang saya cakap, ini adalah bahagian belakang. Okey, kamu hayun ke kanan dan ke belakang seperti ini. Okey. Peringatan siku hendaklah diekstensikan semasa kamu menghayunkan tangan kamu. Okey, maksud diekstensikan di sini adalah siku kamu hendaklah diluruskan seperti ini. Okey, bukan seperti ini kamu hayun. Okey, ini adalah perlakuan yang salah. Kamu hendaklah meluruskan, ekstensikan siku kamu. Okey, perhatikan siku cikgu. Cikgu meluruskan, nampak? Siku cikgu diluruskan. Okey, kemudian apabila sudah menghayun ke kanan dan ke belakang, okey, kamu hendaklah memusingkan pinggul dan pinggang kamu. Okey, ini adalah pinggang cikgu. Kamu adalah pusing seperti ini. Okey, apabila pinggang dan pinggul dipusingkan, automatik kaki juga akan berubah. Okey, jadi apabila pada awalnya berat badan berada pada kaki bahagian depan, betul. Kemudian apabila kamu pusing, ia akan dipindahkan kaki ke bahagian belakang. Okey, nampak? Ini kaki bahagian belakang cikgu. Okey, sebagai contoh cikgu akan mula dari awal. Okey, pusing hayun ke kanan dan belakang dengan siku diekstensikan, kemudian pusing bahagian pinggang dan pinggul diikuti dengan kaki dan berat badan dipindahkan kepada bahagian kaki belah belakang. Okey, itu adalah fasa putaran. Seterusnya kita akan pergi kepada fasa yang ketiga iaitu fasa lemparan dan ikut lajak. Okey, apabila kamu sudah pinggul dipusingkan, okey, kemudian kamu berada dalam keadaan sebegini, betul? Okey, kemudian kamu adalah menghayun tangan dengan pantas dan diekstensikan siku sambil melemparkan objek berbentuk lemper. Okey, seperti ini. Okey, kamu adalah menghayun dengan pantas, sepantas yang mungkin. Kerana semakin pantas kamu menghayun tangan, semakin jauh jarak lemparan yang kamu buat. Okey, sebagai contoh, pusing. Kemudian selepas kamu melemparkan objek berbentuk lemper, kamu adalah mengikut fasa lajak, iaitu kamu hendaklah mengangkat kaki di bahagian belakang kamu supaya badan kamu stabil dan tidak terkeluar daripada sektor bulatan. Kerana apabila kamu terkeluar daripada sektor bulatan, lemparan kamu akan dikira batal. Okey?
sukan lempar cakra. Okey, untuk yang pertama adalah atlet adalah ataupun murid-murid adalah melakukan lemparan di dalam sektor bulatan. Nampak marker berwarna oranye di dalam sektor bulatan. Okey, atlet adalah melakukan lemparan di dalam sektor bulatan sahaja. Okey, ini adalah sektor bulatan. Ini maksud jika cakra tersebut mendarat di dalam sektor bulatan seperti ini, lemparan itu akan dikira. Akan tetapi jika lemparan cakra itu mendarat di luar sektor bulatan, okey, seperti ini, dia akan mendarat di luar kawasan, lemparan itu tidak dikira, akan dikira batal. Okey, itu yang pertama. Okey, untuk yang kedua, apabila murid melakukan lemparan, murid adalah berada di dalam kawasan sektor sahaja, okey, di mana kaki murid tidak boleh melebihi sektor bulatan seperti ini. Okey, jika kaki murid melepasi sektor bulatan, lemparan itu akan dikira batal. Okey, itu yang kedua. Okey, untuk yang ketiga, selepas melakukan lemparan cakra, atlet atau murid adalah keluar menggunakan bahagian belakang sektor bulatan. Okey, bukannya keluar terhadap kiri ataupun kanan ataupun hadapan murid-murid. Murid-murid adalah keluar di bahagian belakang sektor bulatan. Okey, yang keempat adalah murid-murid tidak boleh meninggalkan sektor bulatan jika cakra itu belum mendarat pada kawasan sektor. Ini maksud apabila murid melempar cakra dan cakra tersebut belum mendarat lagi, murid-murid tidak boleh keluar daripada bulatan tersebut. Kalau murid-murid keluar sebelum cakra mendarat, lemparan itu akan dikira batal. Okey, itu adalah peraturan-peraturan asas yang terdapat di dalam sukan lempar cakra. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aspek keselamatan. Terdapat dua aspek keselamatan yang perlu dititikberatkan oleh murid-murid. Okey, yang pertama adalah murid-murid adalah memastikan tiada siapa berada di sektor bulatan ataupun sektor lontaran ataupun sektor lemparan. Okey, sebagai contoh, ini adalah kawasan lemparan. Okey, murid adalah memastikan kawasan lemparan tiada siapa murid-murid yang berada di sana, kerana apabila murid-murid berada di hadapan sektor dan terkena cakra ini, ia boleh mendatangkan kecederaan. Jadi murid dah memastikan kawasan sektor bebas daripada sebarang murid-murid. Okey. Yang kedua adalah murid-murid perlu meletakkan cakra ini ataupun simpan pada tempat yang betul. Okey. Murid-murid tidak boleh menyimpan cakra ini pada bahagian atas almari, kerana benda ini berat dan ia boleh jatuh dan menghimpap rakan kita. Jadi antara cara untuk menyimpan cakra yang betul adalah meletakkan di bahagian belah bawah. Okey, itu adalah aspek-aspek keselamatan yang perlu dititikberatkan. Okey, seterusnya cikgu hendak kamu melakukan dua aktiviti ini. Okey, untuk dua aktiviti ini cikgu nak minta kamu rakam dan send pada link Google Form yang cikgu berikan. Okey, untuk aktiviti yang pertama, kamu adalah melempar cakra dalam keadaan statik tanpa merotasikan pinggul. Okey, merotasikan pinggul ni adalah maksud memusingkan pinggul. Okey, sebagai contoh, kamu menghadap hadapan dan berada dalam keadaan hold position. Kemudian cikgu nak kamu hayal statik saja tanpa pusing ke belakang. Okey, seperti ini, kamu pusing saja. Okey, just baling sahaja seperti ini. Okey, sebagai contoh, kamu hayalkan tangan. Jangan lupa ekstensikan siku dan buka tangan sebagai ni untuk kestabilan. Kemudian lemparkan. Okey, begitu saja. Kamu just lemparkan statik. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua ni cikgu nak kamu aplikasikan ketiga-tiga fasa yang cikgu ajar, iaitu fasa persediaan, fasa putaran, fasa lemparan dan fasa ikut lajak. Okey. Sebagai contoh, kamu adalah menghadap ke bahagian belakang. Kemudian tangan dibuka dan kamu adalah ekstensikan siku kamu dan mengayun ke kanan dan ke belakang. Kemudian kamu adalah melemparkan objek tersebut. Okey, seperti ini. Okey, cikgu nak kamu aplikasikan ke semua fasa yang cikgu ajar. Okey murid-murid, kita telah sampai ke akhir sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, di sini cikgu dapat simpulkan bahawa terdapat 3 fasa di dalam sukan lempar cakra. Yang pertama adalah fasa persediaan, yang kedua adalah fasa putaran, dan yang ketiga adalah fasa lemparan dan fasa ikut lajak. Okey, cikgu harapkan kamu semua faham dengan kemahiran lempar cakra yang telah cikgu ajar pada hari ini. Okey, cikgu harapkan kamu semua dapat merakamkan 2 aktiviti yang cikgu suruh tadi, aktiviti pertama dan aktiviti kedua, kemudian kamu mewarnai video tersebut di dalam link Google Form yang cikgu berikan. Okey, sampai di sini pengajaran kita. Selamat mencuba aktiviti yang cikgu bagi. Selamat bercuti dan kita akan berjumpa pada kelas akan datang. Bye.